Spekulasi terbaru mengenai komplot untuk menggulingkan kerajaan mencetuskan kebimbangan berulangnya satu lagi rampasan kuasa ala langkah Sheraton seperti yang disaksikan pada 2020. Ini menyebabkan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan rang undang-undang khas untuk menghalang kerajaan daripada digulingkan pada pertengahan penggal Parlimen. Ini seterusnya mencetuskan perbualan mengenai pelaksanaan Akta Parlimen Berpenggal Tetap atau FTPA. Dalam siri Kini Jelas kali ini, kami meneliti FTPA, kesannya dan sama ada ia seperti yang dicadangkan oleh Zahid atau sebaliknya. Zahid tidak secara khusus merujuk kepada FTPA apabila dia mula-mula mencadangkan satu RUU khas. Sebaliknya dia berkata, RUU itu adalah untuk memberi mandat bahawa kerajaan kekal mentadbir negara sehingga akhir penggal dengan syarat kerajaan itu ditubuhkan oleh parti atau gabungan politik dominan dan mendapat perkenan agung. Ia kemudiannya ditafsirkan oleh pihak lain termasuk Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said sebagai FTPA. Apakah FTPA sebenarnya? FTPA adalah seperti yang digambarkan namanya, iaitu satu akta untuk memastikan Parlimen menjalani tempoh yang tetap. Ini bermakna Parlimen tidak boleh dibubarkan lebih awal melainkan syarat tertentu dipenuhi. Ketika ini Parlimen boleh dibubarkan apabila tempohnya tamat 5 tahun selepas sidang pertamanya susulan pilihan raya umum. Ia juga boleh dibubarkan lebih awal oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Melalui FTPA, ia mampu menghalang kerajaan daripada mengadakan pilihan raya mengikut kehendak mereka. Ini bermakna FTPA membolehkan tarikh pilihan raya diramal. Dalam model FTPA di UK, hanya ada 2 cara untuk mengadakan pilihan raya yang lebih awal. Melalui undi tidak percaya di House of Commons atau undian secara jelas memihak kepada pilihan raya yang lebih awal. FTPA UK bagaimanapun kemudiannya dimansuhkan pada 2022 atas alasan menghidupkan semula hak istimewa raja untuk membubar dan memanggil Parlimen. Adakah dengan memperkenalkan FTPA akan menghalang sebarang gerakan politik untuk menjatuhkan Perdana Menteri? Ini mungkin bukan demikian jika Malaysia menggunakan model yang serupa dengan FTPA di UK. Peguam New Sinu berkata, FTPA tidak berkaitan dengan isu ahli Parlimen beralih sokongan. Ini kerana ahli Parlimen yang beralih sokongan biasanya mahukan pertukaran Perdana Menteri dan kerajaan dan bukannya pembubaran Parlimen. Bagaimanapun, saintis politik Wong Chin Huat berkata, FTPA di Malaysia boleh memasukkan peruntukan untuk mengecualikan akuan bersumpah atau SD sebagai cara pembentukan kerajaan tanpa sebarang pindaan perlembagaan. Kini TV turut mendapatkan pandangan pakar perlembagaan Dr. Muhammad Fatty Yusof sama ada FTPA mampu menyelamatkan kedudukan seorang Perdana Menteri. Jadi cadangan untuk mewujudkan Parlimen bertempoh tetap ini bagi saya satu cadangan yang baik dalam konteks mewujudkan pilihan raya berjadual, tetapi dia tidak dapat memastikan sebuah kerajaan atau seseorang Perdana Menteri dapat menjamin kedudukannya untuk mentadbir tetap dalam tempoh 5 tahun. Itu dua perkara yang berbeza. Yang tu mungkin kita bercakap soal kedudukan kerajaan yang bertempoh tetap. Jadi Parlimen bertempoh tetap ini lebih kepada pilihan raya. Kerajaan bertempoh tetap ini adalah satu kerajaan yang tidak dapat digugat apabila ditubuhkan. Dan dalam konteks Malaysia, kita kena faham amalan demokrasi berparlimen yang mana Perdana Menteri dan juga kerajaan ini bergantung kepada kepercayaan di dalam Dewan Rakyat. Jadi dalam hal ini agak sukar untuk kita menentukan bahawa seseorang Perdana Menteri itu akan terus berkuasa dalam tempoh 5 tahun tanpa digugat. Kerana akhirnya dia tertakluk kepada penilaian di Dewan Rakyat. Sehubungan itu, kata Dr. Muhammad Fatty, adalah mustahil untuk mewujudkan jawatan Perdana Menteri yang bertempoh tetap. Ini melainkan jika Malaysia mengadakan satu pilihan raya berasingan bagi melantik Perdana Menteri seperti sistem berpresiden untuk mewujudkan jawatan Perdana Menteri yang tidak boleh dicabar sehingga tamat tempoh. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Fatty berpandangan sekiranya FTPA dilaksanakan, ia bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada parti-parti politik
malah juga kepada rakyat. Sebenarnya jika perubahan ini dilaksanakan untuk mewujudkan pilihan raya secara berjadual, manfaat bukan sahaja kepada parti-parti politik sama ada kerajaan atau pembangkang, tetapi pihak yang benar-benar mendapat manfaat ialah rakyat sendiri, kerana kita dapat memastikan bahawa ahli-ahli politik memberikan fokus kepada pembangunan dan juga peranan masing-masing dalam tempoh yang diberikan dan tidak terlalu diganggu dengan musim pilihan raya yang berlanjutan sebagaimana yang kita hadapi dalam 3-4 tahun mutakhir ini. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Institut Reformasi Politik dan Demokrasi, Izwafi Hadi berpandangan cadangan pelaksanaan FTPA perlu mengambil kira kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong dalam membubarkan Parlimen. Kita mengetahui di bawah perkara 55 kuasa untuk membubarkan Parlimen ketika ini adalah kuasa itu terletak kepada Yang di-Pertuan Agong. Adakah dengan Fixed Term Parliamentary Act ini dia akan meminda kuasa yang telah diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong? Sekiranya pindaan itu diperlukan, maka ia akan dirujuk pula kepada Majlis Raja-Raja. Kerana kita kena ingat, pindaan perlembagaan berhubung kait dengan Yang di-Pertuan Agong adalah perlu mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. So, itu satu perkara yang perlu diberi pertimbangan. Selain itu, katanya perlu penambahbaikan dalam proses mengemukakan usul undi percaya atau tidak percaya, di mana berdasarkan Peraturan Mesyuarat 27/3, sesuatu notis perlu disampaikan kepada Speaker tidak kurang daripada 14 hari, kecuali usul itu dibuat atas nama menteri yang memerlukan notis 7 hari. Bagaimanapun, kata Izwafi, apa yang lebih penting daripada pelaksanaan FTPA adalah proses reformasi Parlimen itu sendiri yang disifatkannya agak lambat. Saya rasa perkara benda ni lagi penting, Seth, berbanding kita bercerita tentang Akta Penggal Tetap Parlimen. Akta Dana Parti Politik telah disediakan rang undang-undangnya oleh IDEAS, tetapi masih lagi tak dibentangkan. Akta Peruntukan Pembangunan Kawasan penting untuk kita bagikan pembahagian dana yang adil dan sama kepada wakil kerajaan, pembangkang dan bebas. Tapi itu yang lebih penting, lebih signifikan, itu tidak dibentangkan. Dan tiba-tiba baru saja wujud idea daripada Akta Penggal Tetap Parlimen, kita nak terus buat dan nak bentangkan dengan lebih awal. Itu saya punya kegusaran lah, sebab reform daripada awal kita advocate tentang reformasi Parlimen, menjadikan Parlimen yang bebas daripada cengkaman eksekutif. Adakah terdapat pilihan lain selain FTPA untuk memperbaiki demokrasi kita? Peguam New Senior mencadangkan agar kerajaan melihat kepada petisyen pecat, iaitu membenarkan pengundi memecat wakil rakyat yang dipilih sebelum tamat penggal yang akan mencetuskan pilihan raya kecil seperti yang dilakukan di UK. Bagaimanapun, New sependapat dengan bekas Menteri Zaid Ibrahim bahawa mempunyai kerajaan berpenggal tetap adalah bertentangan dengan demokrasi berparlimen, memandangkan kerajaan memerlukan sokongan majoriti ahli parlimen. Pengkritik cadangan FTPA antaranya bekas ahli MKT UMNO Isham Jalil berpandangan RUU ini akan menyekat kebebasan ahli parlimen untuk menukar Perdana Menteri dan kerajaan di tengah penggal sekiranya mereka telah hilang sokongan. Selain itu, katanya FTPA membuka ruang kepada salah guna kuasa seperti rasuah, berikutan Perdana Menteri dan kerajaan akan kekal memegang kuasa sehingga habis penggal. Bagaimanapun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 16 Januari lalu mengatakan FTPA bukanlah keutamaan kerajaan ketika ini dan adalah agak pramatang untuk kerajaan membuat keputusan mengenai cadangan itu.